Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sedar tidak sedar, sudah 1 hari lagi kita yang aman damai di negara Malaysia. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana dikaruniakan negara yang cukup baik, cukup aman damai. Kita harap ini terus berkekalan. Tuan-tuan dan puan, politik Malaysia semakin panas ketika PKR sedang bergolak dengan isu Rafizi, dengan gelombang keluar parti. Sekarang UMNO pula mula berdepan dengan tekanan daripada dalam sendiri. Terbaru, veteran UMNO mendesak supaya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan selepas satu kontroversi yang melibatkan pemimpin DAP, Tony Puang. Mereka mendakwa kenyataan Tony Puang itu sudah pun melanggar garis merah 3R, iaitu kaum, agama, dan institusi diraja. Persoalannya sekarang ialah, adakah hubungan UMNO dan DAP semakin retak? Dan mampukah kerajaan perpaduan bertahan kalau tekanan seperti ini terus meningkat? Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Menurut laporan itu, veteran UMNO telah menyuarakan kemarahan terhadap kenyataan Tony Puang yang didakwa telah menyentuh isu institusi diraja dan Sultan Selangor. Setiasa veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob menyifatkan kenyataan itu sebagai satu yang sudah cukup melampau dan tidak menghormati Raja-Raja Melayu. Lebih keras lagi, beliau mendakwa tindakan itu telah pun melanggar garis merah 3R secara sedar. Dan inilah yang menyebabkan mereka akhirnya mendesak supaya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila isu 3R masuk dalam politik Malaysia, keadaan memang cepat jadi sensitif, cepat jadi panas. Kenapa isu ini sangat besar? Kita kena faham satu perkara. Kerajaan perpaduan pada hari ini dibina di atas gabungan parti-parti yang sebelum ini saling menyerang selama bertahun-tahun. UMNO tidak pernah selama ini tidak pernah berbaik dengan DAP. Tapi akhirnya menjadi satu bumbung dalam kerajaan perpaduan. UMNO dan DAP sebagai contoh satu masa dulu memang musuh politik yang utama. Jadi kerjasama sekarang sebenarnya bergantung kepada satu perkara penting, yaitu kompromi. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila muncul kenyataan yang dianggap telah menyentuh institusi diraja dan identiti Melayu, tekanan terhadap UMNO akan terus meningkat. Sebab akar umbi UMNO memang sangat sensitif terhadap isu 3R dan hubungan dengan DAP. Dan veteran UMNO pula bukan kumpulan kecil. Walaupun mereka tidak menentukan semua keputusan parti, suara mereka masih memberi satu pengaruh yang cukup besar kepada ahli-ahli lama dan akar umbi. Adakah UMNO akan benar-benar keluar? Ini bahagian paling menarik. Secara realistiknya, UMNO, kalau untuk UMNO keluar kerajaan sekarang bukan satu perkara yang mudah. Sebab kalau UMNO keluar, keseluruhan kestabilan kerajaan boleh terjejas. Dan UMNO sendiri kini mempunyai ramai menteri serta kedudukan penting di dalam kerajaan. Tetapi tekanan politik dalaman ini semakin jelas. Lebih-lebih lagi bila ada ahli UMNO yang merasa parti terlalu banyak berkompromi demi untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Jadi kenyataan veteran UMNO ini boleh dilihat sebagai satu amaran awal kepada kepimpinan parti. Mereka mahu UMNO menunjukkan ketegasan terhadap DAP, khususnya dalam isu yang melibatkan Melayu, Islam, dan institusi diraja. Tuan-tuan dan puan, kesannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan sudah tentu. Tekanan terbesar akan terkena kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab beliau perlu untuk memastikan semua parti dalam kerajaan untuk terus bersatu. Tetapi sekarang beliau berdepan dengan dua tekanan besar dengan serentak. Di satu pihak, PKR sendiri sedang bergolak. Di pihak yang lain pula, hubungan di antara UMNO dan DAP pula mula dipersoalkan. Kalau isu seperti ini terus membesar tanpa dikawal, pembangkang pasti akan menggunakan peluang ini untuk menyerang naratif kestabilan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dan rakyat pula akan mula bertanya, adakah kerajaan perpaduan ini benar-benar stabil atau cuma bertahan kerana kepentingan politik? Tuan-tuan dan puan, apapun beberapa minggu yang akan datang sangat penting. Kalau UMNO berjaya meredakan kemarahan akar umbi, mungkin isu ini akan dapat menjadi perlahan. Tapi kalau lebih ramai lagi pemimpin UMNO mula bersuara seperti veteran-veteran UMNO, hubungan dalam kerajaan perpaduan ini boleh menjadi semakin tegang.
Persoalannya, adakah UMNO akan terus bertahan bersama DAP demi untuk kestabilan kerajaan sekarang? Atau tekanan akar umbi akhirnya akan memaksa perubahan besar dalam politik Malaysia? Sila tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda, tinggalkan di komen, di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak ulasan politik panas dan terkini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.